Sebelum belajar, bacalah doa agar tersemat ilmu di dada. Perkongsian Mibot hari kedua bersama saya, moderator anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam PPDKK Dare to Change. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang masih setia bersama Mibot 21 di hari kedua pada perkongsian hari ini. Baiklah, pada hari ini anda semua akan bersama dengan saya, Cikgu Adilah binti Saridi dari Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM yang akan menjadi moderator anda sepanjang perkongsian hari kedua Mibot 21. Baiklah, sepanjang hari ini kita akan bawakan 3 lagi perkongsian mengenai pelbagai tajuk yang menarik dari pelbagai cabang ICT yang akan dikongsikan oleh 3 orang guru yang hebat dan mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Sebelum itu, saya ingin memberi sedikit info kepada para penonton yang sedang bersama-sama kita pada hari ini untuk mengikuti info mengenai Mibot 21 di Instagram, di Facebook, di YouTube dan TikTok. OK9 Telepok ICT. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, Mibot 21 pada hari ini kita akan teruskan dengan menjemput Ustazah Hamidah binti Abdul Wahab, guru bahasa Arab dari Sekolah Kebangsaan Lapasan untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Sahlah TikTok dalam PDPC. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya Hamidah binti Abdul Wahab daripada SK Lapasan Telipok. Tajuk pembentangan saya, tajuk perkongsian saya pada petang ini adalah Sahlah TikTok dalam PDPC. Sahlah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud mudah ataupun senang. Kita pergi kepada pengenalan aplikasi TikTok. TikTok merupakan salah satu daripada fenomena aplikasi yang paling cepat berkembang dengan lebih 1 bilion pengguna di seluruh dunia. TikTok merupakan sebuah perkongsian video pendek yang membolehkan pengguna membuat dan berkongsi video ringkas sahaja topik. Kajian juga telah menunjukkan bahawa pengguna TikTok adalah terdiri daripada dalam kalangan kanak-kanak berusia seawal 12 tahun hingga 30 tahun yang seringkali meluangkan masa sekitar sejam sehari melayari aplikasi ini. TikTok sebenarnya bukanlah hanya untuk berhibur semata-mata, tetapi terdapat pelbagai manfaat yang lain yang boleh kita ambil seperti dalam bidang pendidikan, bisnes, travel, tentang kehidupan, keuangan dan lain-lain. Kenapa guna TikTok? Kenapa kami memilih medium TikTok untuk sebagai salah satu medium pembelajaran? Yang pertama disebabkan oleh percuma. Aplikasi yang dibekalkan adalah percuma. Kita hanya memerlukan peranti dan juga internet. Seterusnya, TikTok ini sangat popular dari kalangan anak-anak kita pada masa kini atau lebih dikenali sebagai generasi Z. Selain itu terdapat pelbagai konten yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Selaras dengan perubahan pendidikan dan pembangunan teknologi semasa, perlu mencari sesuatu bagi menarik minat generasi muda untuk menarik minat mendalami ilmu pengetahuan. Selain tidak membosankan, kerana video TikTok ini hanya berdurasi
15 saat dan 60 saat sahaja. Selain dapat membina video dengan cepat, mudah dan mempunyai pelbagai muzik yang menarik, serta boleh berkongsi video ini ke aplikasi yang lain seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Cara membina video PDPC TikTok. Okey, yang pertama, install apps TikTok melalui Google Play ataupun App Store. Yang kedua, sign in. Kita boleh sign in melalui akaun Facebook ataupun Google, Gmail daripada Google. Dulu istilah dalam TikTok. Bila kita masuk ke dalam aplikasi TikTok, istilah-istilah ini sering kita jumpa. Okey, yang pertama, for your page bermaksud halaman utama TikTok yang akan ditampilkan waktu pertama kali kita membuka aplikasi TikTok. Video yang bagus, menarik dan sesuai kandungan akan masuk ke FYP ini. Challenges adalah tentang cabaran melakukan sesuatu senario, contohnya seperti cabaran membuat teka-teki, ikut rentak muzik, cabaran masa dan lain-lain. Duet ini membolehkan perkongsian video berinteraksi dalam video bersama dengan rakan yang lain. Discover adalah di mana di tempat kita mencari video yang kita sukai. Di sini terdapat berbagai-bagai video yang dikongsi oleh pembina video. Following bermaksud feed account creator yang kita follow. CEO ditunjukkan kepada sesama pengguna TikTok yang sudah ahli di bidang tertentu seperti konten menari, menyanyi atau informasi-informasi terbaru. Setelah kita masuk ataupun TikTok akan keluar terpampang sebegini. Okey, tekan butang tambah untuk membina video baru. Seterusnya, mari kita kenali fungsi-fungsi ikon yang ada di dalam TikTok ini. Flip ini membolehkan kamera menghadap ke hadapan atau ke belakang. Speed adalah tahap kelajuan video yang kita mahukan. Filter adalah tapisan kecantikan gambar. Beauty untuk mencantikkan, untuk makeup dan sebagainya. Timer untuk shooting. Efek di sini terdapat berbagai efek yang disediakan oleh aplikasi TikTok untuk kita pilih mengikut kreativiti masing-masing. Upload, di mana upload ni kita boleh mengupload gambar ataupun video terus daripada galeri handphone. Duration ditetapkan di sini 60 saat ataupun 15 saat. Template, TikTok juga menyediakan template. Saya ingat macam berpuluh-puluh template di sini disediakan untuk menghasilkan video ringkas dan cepat. Okay, selain itu, filters, adjust clip, kita boleh adjust kita punya video. Voice effect, di sini kita boleh tukar daripada suara original kepada suara-suara yang lain seperti suara kartun, suara mesin, suara perempuan nak pergi kepada suara lelaki dan sebagainya. Voice over, ini kita boleh terus record suara terus masuk ke dalam video. Kegunaannya untuk video panjang dan pendek video. Okey, volume kita nak tentukan tahap tinggi dan rendah video suara original ataupun muzik. Seterusnya, okey, jom kita mula membina
video ringkas PDPC. Yang pertama, tekan butang merah untuk memulakan video dan tekan right setelah selesai merakam. TikTok juga seperti Instagram, dia menyediakan cara shooting video, maknanya boleh pause. Tekan butang merah dan boleh pause. Maknanya kita boleh senang untuk kita edit video. Seterusnya, edit video dengan memasukkan teks. Okey. Dekat sini saya menggunakan keyboard Arabic. Okey, kita tarik daripada sini perkataan dan tekan done. Perkataan ini kita boleh drag ke mana-mana yang kita suka. Okey, boleh edit. Bila kita nak edit, kita edit semula. Set duration, kita tentukan masa sesuai dengan gambar dan juga suara dan video. Text to speech, di mana kalau perkataan ini di dalam bahasa Melayu ataupun English, automatik bila kita tekan boleh baca teks ini. Okey, seterusnya tekan stickers untuk memasukkan gambar yang dikehendaki. TikTok juga menyediakan gambar di mana kita boleh cari terus daripada aplikasi ini. Tidak perlu kita cari dalam Google dulu, tapi terus kita masuk ke sini dan type apa yang kita kehendaki. Contohnya bumi, akan terpampanglah keluar gambar bumi. Line, akan keluar pelbagai-bagai line dan sebagainya. Okay, kalau sebelum ini saya menggunakan InShot untuk membina video PDPC, tetapi setelah saya menggunakan TikTok ini, saya rasa lebih senang untuk saya untuk terus membina video dan terus post kepada murid-murid. Seterusnya, okey, yang keempat, set duration video mengikut kesesuaian. Maknanya kita boleh drag di sini mengikut kesesuaian gambar dan juga teks, mengikut kesesuaian yang kita pilih lah. Okey, seterusnya tekan efek untuk menjadikan video lebih menarik. Di sini juga TikTok seperti juga aplikasi Instagram menyediakan berbagai-bagai efek yang boleh kita pilih mengikut kreativiti kita. Okey, yang keenam, tekan butang merah untuk rekod suara. Okey, di sini kita tekan saja butang merah ini untuk rekod suara dan play. Tekan sound untuk memasukkan muzik yang disukai. Terdapat pelbagai-bagai muzik yang boleh kita pilih dan cari mengikut kesesuaian. Seterusnya, okey, pastikan video yang diedit selari dengan suara, gambar dan juga teks. Selepas itu, tekan next untuk menyimpan video. Tulisan ini juga kita dapat membesar dan mengecilkan tulisan hanya menggunakan jari. Maknanya kita boleh mengedit tulisan ini hanya drag saja menggunakan jari dan boleh diletakkan di mana-mana yang kita sukai. Akhir sekali, setelah kita berpuas hati, tekan butang post untuk memuat naik video ke apps TikTok. Tetapi sebelum itu, kita describe kita punya video, hashtag and a friend who can watch this video, everyone, public or dan lain-lain lagi. Okay, allow comment, allow duet. Maknanya bila kita tekan allow duet ni, kita membenarkan pengguna yang lain untuk berduet bersama-sama dengan kita. Allow stage pun lebih kurang sama. Save to device, video hasil daripada TikTok ini juga boleh kita save terus kepada device, handphone dan sebagainya. Serta
kita boleh berkongsi dengan aplikasi lain seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain lagi. Kita juga boleh tekan draft dulu sementara kita mau edit, ataupun kita boleh terus tekan pause untuk memuat naik video ke apps TikTok ini. Setelah kita memuat naik, video tersebut tidak lagi boleh diedit. Okey, jom kita tengok contoh video ringkas yang saya hasilkan bersama dengan murid SK Lapasan. Dalam pembelajaran bahasa Arab ataupun pembelajaran bahasa, TikTok ini agak sesuai digunakan dalam PDPC ataupun PDPR. Contohnya dalam kemahiran mendengar dan bertutur, Maharatul Istima' wal Kalam. Okay, saya mainkan video ini. Hayya bil Arabiyyah al-proteinat, lahmun, al-karbohidrat, haywan, syukran. Video ini adalah terdiri daripada murid-murid tahun 5. Seterusnya, lebih kurang sama juga. Video ini juga untuk kemahiran mendengar dan bertutur, Maharatul Istima' wal Kalam, murid-murid tahun 6. Al-qamaru, qawsu quzaha, as-sama'u, an-najmu, ash-shamsu, al-ardu, as-sahab. Ini dilakukan bersama-sama dengan murid tahun 6. Okey, seterusnya ini adalah contoh video yang dihasilkan 100% daripada aplikasi yang disediakan oleh TikTok, yang mana tulisan, background, gambar, semua yang telah tersedia di dalam aplikasi TikTok. Kemahiran membaca perkataan mudah. Okey, mari kita tengok. Usrati, abun, umun, akun, ukhtin, anak. Video melalui TikTok ini juga sesuai ya untuk kemahiran membaca perkataan mudah disebabkan oleh dia berulang-ulang. Maknanya kita tak perlu lagi tekan banyak kali, dia terus dimainkan secara berulang-ulang. Kemahiran menulis, contohnya okey, ini video ini dihasilkan oleh murid-murid tahun 6. Hasil positif yang saya dapati daripada pengajaran dan pembelajaran menggunakan medium TikTok ini, akhirnya murid yang tidak berapa minat dengan subjek ini mula menunjukkan minat, ya, murid mula mengulang kaji di rumah demi untuk menghasilkan video TikTok. Okey, kita saksikan. Harisatun, muallimun, ilmizatun. Harisatun, muallimatun, ilmizatun. Okey, seterusnya ini adalah beberapa dokumentasi bergambar kolaborasi saya bersama dengan murid-murid SK Lapasan,
di mana saya sebagai guru dan sentiasa bertukar-tukar pendapat dengan murid, bertukar-tukar cara untuk membina video yang lebih mereka minati. Dan di sini ini adalah gambar di mana murid sendiri yang memulakan penggambaran dan murid juga sendiri yang menguruskan kawan-kawan mereka membuat persembahan. Tinggal guru sebagai seorang pembimbing. Okay, seterusnya ini adalah murid-murid tahun 6. Ini adalah kolaborasi bersama dengan murid tahun 4. Murid-murid kelihatan gembira, bersemangat dan sangat fokus bila mana kawan-kawan membuat persembahan di depan. Sementara yang mengambil video TikTok ini juga adalah dari kalangan murid di dalam kelas itu. Okey, seterusnya kolaborasi bersama dengan murid tahun 2. Okey, di sini saya juga melihat murid-murid tahun 2 juga sudah pandai, sudah tahu cara menghasilkan video dan cara untuk membuat TikTok, membuat gaya ber-TikTok. Dan seterusnya ini pula menunjukkan gambar yang menunjukkan minat dan fokus, menunjukkan mereka ingin mencuba berlakon di hadapan kelas. Seterusnya ini adalah beberapa contoh di mana murid-murid SK Lapasan kebanyakannya mempunyai akaun TikTok yang tersendiri. Maknanya mereka tidak berkongsi akaun TikTok ini bersama dengan ibu bapa ataupun adik-beradik yang lain. Mereka mempunyai akaun TikTok tersendiri dan aktif, mereka aktif di dalam TikTok tersebut. Oleh itu sebagai seorang guru, saya berpendapat bahawa kita perlu masuk ke dalam dunia murid-murid kita ini supaya kita tahu apa yang mereka buat di dalam TikTok ini. Selain kita mengajak mereka untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat seperti mendapatkan seberapa banyak ilmu daripada perkongsian TikTok. Seterusnya, hasil rumusan daripada pengajaran menggunakan medium TikTok kepada kemenjadian murid terutamanya, lebih 65% daripada murid Lapasan. Okey, yang pertama, hasil daripada pengajaran medium melalui TikTok ini, murid dapat belajar sesuatu. Maknanya, murid bukan sahaja dapat menguasai isi pelajaran, tetapi murid juga didedahkan dengan ICT dan di sini juga boleh mencungkil bakat hasil karya daripada murid-murid. Yang kedua, objektif PDPC mudah dicapai. Yang ketiga, berkongsi idea antara murid dan guru. Okey, di sini boleh dipraktiskan pembelajaran abad ke-21 di mana kita berfokuskan student centered ataupun kita panggil pembelajaran berfokuskan murid. Yang keempat, murid lebih fokus dan bermotivasi disebabkan oleh mereka memang dunia mereka dengan dunia teknologi tidak dapat dipisahkan, termasuklah dunia TikTok ini disebabkan oleh mereka minat, serasi dengan jiwa. Seterusnya dapat membina keyakinan diri murid dan memberi galakan kepada murid untuk membuat project based learning, terutama sesuai digunakan di dalam PDPC ataupun PDPR. Okey. Itu sahaja daripada perkongsian daripada saya. Teknologi pemangkin kemenjadian murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
saya kembalikan perkongsian ini kepada Puan Moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Hamidah binti Abdul Wahab di atas perkongsian yang begitu menarik sebentar tadi. Saya yakin kebanyakan penonton yang sedang bersama-sama kita pada hari ini sudah pun mengenali ataupun pernah mendengar tentang aplikasi TikTok ini. Saya lihat juga di skrin kita begitu ramai kawan-kawan guru yang sedang mengikuti perkongsian kita pada petang ini. Mungkin kebanyakan rakan-rakan guru kita pun sudah tidak sabar untuk sama-sama berTikTok selepas ini ya. Yang akan disampaikan oleh Cikgu Terence Leon, guru ICT daripada Sekolah Kebangsaan Pangeran Siti Hafsah. Di mana hari ini beliau akan berkongsi kepada kita semua mengenai satu tajuk yang menarik iaitu Minecraft Education Edition. Kita bawakan Cikgu Terence Leon sama-sama kita ke talian. Persilakan. Boleh melihat di paparannya. Baiklah, saya teruskan. Oke, terima kasih kepada Puan Moderator kita pada petang ini. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Oke, sekejap ya. Oke. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, warga PPDKK, para penonton, rekan-rekan guru yang masih lagi mengikuti siaran langsung ini. Kami dari Guru ICT Okenan Pelipuk amat berterima kasih kepada Anda semua dan semoga Anda semua terus menyokong program ini ya, dan sehingga tamat siaran saya Cikgu Terence ya, kini mengajar di SK Pangeran Siti Hafsah yang terletak di Karambunai. Ya, tajuk perkongsian pintar saya pada petang ini ialah Minecraft Education Edition ataupun edisi pendidikan. Mari kita mulakan. Oke. Baiklah, rekan-rekan guru, mari kita lihat skenario pada masa kini berkenaan dengan penggunaan aplikasi Minecraft versi pendidikan dalam konteks global. Oke, mari kita saksikan. Now, the next generation of engineers, biologists, and designers are inspiring us with their creations. Minecraft Education Edition empowers learners to solve problems they care about, to connect in new ways far beyond the classroom, and to build a better world through the power of play. Baiklah, video ini menunjukkan bagaimana penggunaan aplikasi permainan ini telah berkembang dan diterapkan di dalam situasi kelas untuk pengajaran dan pembelajaran, mana tidak lagi berpusatkan guru tetapi murid dan guru hanya bertindak sebagai pembicara dan pengantara. Bagaimana pula situasinya di negara kita? Mari kita saksikan. Our school vision is as a center of excellence, innovative and world-class education to provide a long life learning for the student to contribute to the world. I want my students to enhance their learning in creative context, and also I want them to develop their critical thinking. I started using Minecraft in the classrooms after the
Microsoft Education Exchange 2017 in Toronto, Canada. And we start use existing lesson and world in Minecraft Education's edition websites such as the tutorial worlds, renewable lessons, and also the deforestation lessons. In fact, we are joining the Global Collaboration Project, which is the Sustainability Development Goal Shuffle 2030. And now we started working on the goal number 13, which is climate action, and also the goal number 1, which is the no poverty. Minecraft is very exciting because we learn and it's fun. We also get to work with each other. 3D exporting is one of the great features in Minecraft, and we can use it with the Windows Next Reality. And I plan in future, I want to bring 3D printing in my classroom, as it is perfect tool for my students to get exposed with the challenges of Industry Revolutions 4.0. We already set up the 21st Century Committee, okay, to plan for the long or short terms how we want to make the Minecraft being implemented in the classroom. We allow students to bring their own device to make sure that we really have a very effective tools. We train the teachers how they can develop their knowledge and experience, so then they can use Minecraft effectively in the classroom. Para penonton dan rakan-rakan guru, apabila saya cuba mencari sedikit maklumat tentang Minecraft di negara kita untuk topik saya ini, kita juga tidak ketinggalan dalam mengikuti arus teknologi masa kini. Untuk pengetahuan semua, sekolah yang menjadi contoh tadi itu terletaknya di Sandakan. Rakan-rakan guru sekalian, mungkin ada yang berpendapat sekolah itu cukup kelengkapan, keuangan pun mantap. Ya, semua itu betul. Tidak saya nafikan. Itu rezeki masing-masing. Kita sebenarnya pun boleh dan dapat melakukan seperti mereka. Tetapi kenalah ikut kemampuan kita dan mengikut acuan kita dan kapasiti kita masing-masing. Baik, bagaimana pula dengan sekolah saya sendiri? Baiklah, itulah yang sebenarnya ingin saya kongsikan di sini. Pengalaman saya dan anak-anak murid di sekolah mencoba sesuatu yang baru ini. SK Pengiran Siti Hafsah atau nama julukannya Skepsi juga telah coba mengaplikasikan ataupun memperkenalkan permainan ini pada tahun ini. Penglibatan Skepsi bukanlah berlaku di dalam bilik darjah, tetapi dalam bentuk pertandingan. Ya, dalam bentuk pertandingan. Baik, semuanya bermula apabila satu iklan berkenaan pertandingan Minecraft Challenge 2021 pada bulan Februari di dalam grup Telegram ICT PPDKK. Pada masa itu, saya bertanya pada diri sendiri, bukankah ini permainan game komputer? Disebabkan anak saya pun suka main permainan ini. Dan saya berpikir, why not kita coba ikut. Disebabkan anak-anak murid di Skepsi ramai yang sudah tahu permainan ini. Karena saya pernah bertanya di kelas, kalau pasal game bukan main lagi, anak-anak murid di sekolah mau kasih tahu apa game yang orang main, terutama PUBG, Among Us, dan permainan Minecraft juga ada disebut. Berbalik kepada tadi, setelah mendapat green light daripada Pikir Kokum, maka saya pun kongsilah di grup-grup kelas. Syukur juga penerimaan dan maklum balas daripada ibu bapa adalah baik. Ada yang PM secara personal untuk mengetahui lebih lanjut. Tempo pertandingan hanya sebulan. Ya, dan saya ingat pada masa itu kita masih bercuti. Sekolah masih belum buka disebabkan cuti pandemik. Jadi segala komunikasi hanya berlaku secara WhatsApp. Ya, apabila sekolah dibuka pada bulan Mac pada waktu itu, ya barulah saya dapat bersemuka dengan murid yang berminat dan mereka diberi
taklimat penerangan dan cara-cara install ke komputer serta peranti Android. Okey, tempoh untuk menyiapkan tugasan tinggal 2 minggu. Mungkin disebabkan kepakaran dan kekangan masa, hanya 2 orang sahaja murid yang berjaya menyiapkan dan menghantarkan hasil tugasan ke portal pertandingan. Ya, mari kita lihat iklan tersebut. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan guru, pertandingan ini adalah pertandingan tahunan yang dianjurkan oleh Microsoft dan dengan kerjasama KPM. Dan tahun ini adalah tahun kedua Minecraft Challenge ini diadakan. Terdapat 6 kategori dan 2 kategori untuk sekolah rendah, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Jadi mungkin pada tahun hadapan akan diadakan lagi. Maka rakan guru boleh bersedia dari sekarang. Okay. Pada mulanya saya risau juga mau bagi tahu pentadbir disebabkan ini adalah satu aplikasi permainan komputer. Tetapi disebabkan ada logo KPM di situ, maka dapatlah juga kebenaran untuk teruskan. Dan satu lagi, pertandingan ini hanya boleh diikuti dengan menggunakan aplikasi Minecraft versi education. Oke, taklimat serta panduan pertandingan boleh didapati di pautan ini ya. Oke, pautan ini aka.ns/Minecraft 2021 MY ya. Baik, kita teruskan. Oke, ini adalah surat punca kuasa untuk mengadakan pertandingan ini. Maka saya tidak sudah risau kerana ada surat yang menyokong pertandingan ini. Oke, ini adalah kategori ya, kategori yang dipertandingkan. Oke, ada kategori sekolah rendah, sekolah menengah, menengah rendah dan menengah atas. Baik, sekolah rendah ada 2 kategori yang dipertandingkan, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Hadiahnya juga agak lumayan dan banyak untuk setiap kategori. Apa yang menjadi tarikan saya di sini ialah sijil penyertaannya ialah di peringkat negeri. Maksudnya di sini ya, maksudnya sekiranya anak-anak murid menghantar sahaja hasil tugasan mereka dan layak diberikan sijil, maka penglibatan ko-kurikulum mereka adalah di peringkat negeri. Ya. Dan markah ini boleh diisi dalam sistem PAJSK. Baik, saya berpendapat ini adalah satu peluang kepada anak-anak murid yang kurang menyelah dalam bidang akademik dan sukan. Untuk pengetahuan semua, Skepsi adalah salah sebuah sekolah yang cemerlang dalam sukan sepak takraw, di mana seorang anak murid Skepsi pernah mewakili negeri Sabah di peringkat kebangsaan. Itu di bidang sukan, bagaimana pula dengan murid lain. Jadi, dengan adanya pertandingan-pertandingan seumpama ini, maka inilah peluang mereka. Oke, kita sebagai guru yang mengajar mereka, sudah kenal mereka dari tahun 1 ataupun dari kecil, sudah tahu potensi mereka di mana. Ini memberi peluang kepada murid yang kita tahu potensinya dan minat mereka terhadap ICT. Baik, ini adalah contoh. Ini adalah contoh penglibatan ibu bapa dan murid Skepsi. Ya, ini adalah contoh penglibatan ibu bapa dan murid Skepsi yang bertanyakan tentang pertandingan ini. Disebabkan kekangan masa pertandingan yang tinggal hanya 2 minggu dan kurang kepakaran, hanya 2 orang murid sahaja yang berjaya menyiapkan tugasan masing-masing menyertai kategori tahap 1 dan kategori tahap 2. Ini adalah tema. Ya, ini adalah tema untuk kategori tahap 1 dan
tahap 2 di mana anak murid perlu menggunakan blok Minecraft sebagai pixel untuk mencipta lakaran seni pixel versi portrait. Okay? Gambar yang dipilih merupakan ikon kepada anak murid dan sekiranya ibu bapa atau saudara mara adalah ikon bagi murid tersebut, maka boleh juga digunakan. Untuk gambar ikon yang dipilih, gambar tersebut perlu ditukar kepada pixel untuk mendapatkan bilangan blok yang diperlukan. Okey, ini adalah laman web ya. Ini adalah laman web ya. Ini adalah gambar ikon. Gambar ikon yang dipilih adalah Datuk Lee Chong Wei. Jadi gambar ikon yang dipilih perlu ditukarkan kepada gambar pixel. Pixel lah. Jadi semua ini ditukar menjadi gambar pixel. Dia adalah blok-blok dan blok-blok ini perlu dibina oleh pelajar dan ini adalah website atau laman sesawang yang boleh menukarkan gambar ikon tersebut. Baiklah, mari kita saksikan satu contoh dokumentasi video yang telah dihantar untuk pertandingan ini ya. Creeper. Oh man. So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side to side. This task a grueling one, hope to find some diamonds tonight, diamonds tonight. Heads up, you hear a sound, turn around and look up. Total shock fills your body. Oh no, it's you again. I can never forget those eyes. Cause baby tonight, the creeper's trying to steal our stuff again. Cause baby tonight, grab your big shovel and bolt again. And run until it's done, until the sun comes up in the morning. Cause baby tonight, the creeper's trying to steal our stuff again. Just when you think you're safe, overhear some hissing from right behind, right behind. That's a nice life you have, shame it's gotta end at this time. Blows up, then you help our jobs and you could use a warm up. Get inside, don't be tardy. So now you're stuck in there, half a heart is left but don't die. Cause baby tonight, the creeper's trying to steal our stuff again. Cause baby tonight, grab your big shovel and bolt again. And run until it's done, until the sun comes up in the morning. Cause baby tonight, the creeper's trying to steal our stuff again. You're mine. Dig up diamonds, crack those diamonds, make some armor. Get it, baby, going forge. I like you so, MLG Pro. The sword's made of diamonds, so come at me, bro. Training in your room under the torchlight, on that phone to get you ready for the big fight. Every single day in the whole night, creepers out prowling. Alright, look at me, look at you. Take my revenge, that's what I'm gonna do. I'm a warrior, baby. What else is new? And my blade's gonna tear through you. Baby, tonight, the creeper's trying to steal all our stuff again. Yeah, let's take back the world. Baby, tonight, have your sword, armor, and gold. It's on. Take your revenge. Fight like it's the last night. Rekan-rekan guru serta penonton ya yang masih mengikuti siaran ini, itu sahaja perkongsian saya mengenai pengalaman sekolah kami mengikuti pertandingan Minecraft ini. Baik, sekarang ini mungkin ada antara rekan-rekan guru ingin memulakan atau ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang
Minecraft ini. Banyak sudah persoalan bermain di Minda. Salah satunya bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini. Oke, baiklah. Apakah itu Minecraft? Secara ringkasnya, permainan ini diciptakan oleh seorang berbangsa Sweden yang bernama Marcus Persson dengan panggilan Notch pada tahun 2008. Pada tahun 2009, syarikat Mojang telah memasarkan permainan ini dan disebabkan permainan ini semakin popular, maka pada tahun 2014, syarikat besar Microsoft mendapatkan hak ke atas aplikasi ini dengan harga belian sebanyak USD 2.5 bilion. Ya, dan pada hari ini permainan ini telah dikeluarkan dan boleh didapati dalam berbagai platform, ya, termasuk Windows, Apple, Android, Raspberry Pi, PlayStation, Xbox dan Nintendo Switch, ya. Baik, Minecraft boleh didapati dalam berbagai versi, ya. Kita ada Minecraft Dungeon, Minecraft Java Edition, Minecraft Earth, okay, Minecraft Story Mode, okay, Minecraft Pocket Edition. Okay, ini sebenarnya semuanya berbayar, teman-teman dan puan-puan, ya. Dan Minecraft Education Edition juga berbayar, tetapi kita boleh menggunakannya secara percuma dengan menggunakan ID Delima, teman-teman dan puan-puan, ya. Secara percuma, ya, ID Delima yang diberikan oleh KPM itu. Oke, mari kita tengok bagaimana untuk mendapatkan, ya, bagaimana untuk mendapatkan. Oke, sebelum itu, ya, oke, ini adalah spesifikasi sistem minimum yang untuk merun, kan, oke, sistem operasi Windows, Mac OS atau Chrome OS, ya, CPU speed 1 GHz atau lebih cepat, ya, RAM 1 GB untuk 32 bit atau 2 GB untuk versi 64 bit. Video card DirectX 9 atau yang lebih tinggi, ya. Baik, kita teruskan bagaimana mendapatkan aplikasi Minecraft, ya. Kita boleh mendapatkan dengan melogin di portal Delima. Oke, kita masuk di portal Delima dan di situ, ya, kita masuk. Kalau kita menggunakan ID guru, kita guna klik back ini, ya, untuk guru dan back ini untuk murid. Oke. Baik, setelah kita masuk ke paparan seterusnya, kita klik butang aplikasi dan keluarlah Microsoft, ya. Kita pilih ini dan klik Microsoft. Oke. Baik, ini adalah paparan untuk Microsoft, ya. Dan semua aplikasi di dalam ini adalah percuma untuk digunakan oleh kita, guru dan juga murid yang menggunakan ID 5, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk ikon ketujuh yaitu Minecraft Education Edition, di sinilah kita klik untuk ke paparan untuk download, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan di sini, maka sinilah kita boleh download, ya. Ada ini untuk Windows Desktop Edition, oke. Dan ada juga untuk kita boleh pilih, sekali kita scroll ke bawah lagi, kita boleh pilih untuk versi-versi yang lain. Oke, baiklah. Apabila kita sudah login, ini ialah tutorial cara install di peranti Android, ya, sama ada telefon ataupun tablet. Oke, untuk peranti Android, kerana Minecraft Education Edition tidak disediakan di Play Store. Kita kena install secara tertepati, dan ini adalah langkah-langkah, ya, langkah-langkah kita untuk install Minecraft Education Edition di peranti Android. Dan ini adalah video tutorial dia, ya. Ini adalah video tutorial. Sekiranya Anda
ingin melihat cara-caranya ya. Baiklah, apabila kita sudah install ya, dan untuk login ya, ini adalah paparan login dan di sinilah kita sign in ya. Di sini kita sign in. Okey, dan apabila keluar paparan ini untuk kita login menggunakan ID delima kita ya. Baiklah, ini adalah paparan ya, paparan yang apabila kita sudah login ya, dan ini butang-butang ini kita boleh terokai ya, butang-butang ini kita boleh terokai, kita boleh ubah setting dia, kita boleh switch account juga ya, dan kita boleh juga mengubah player ini ya, player ini kepada kalau kita tekan butang ini ya, kita boleh ubah juga dia menjadi perempuan, okey, tukar warna kulit pun boleh ya. Baiklah, ini adalah kawalan papan kekunci. Okey, kawalan papan kekunci. Okey, dia sama juga ya, tekan W untuk ke depan, S untuk ke belakang ya, sama juga kawalan papan kekunci ya, sekiranya menggunakan keyboard dan mouse ya, sama juga seperti permainan komputer yang lain. Okey, dan di sini ada butang C untuk code builder ya. Dan apabila kita terokai lagi dalam aplikasi Minecraft ini, banyak tutorial yang terdapat di dalam ya, banyak tutorial yang terdapat di dalam. Okey, apa yang menjadi tarikan di sini ialah, okey, kita ada masalah sedikit ya, kejap ya. Baiklah, okey, ini apa yang menjadi satu lagi tarikan kepada permainan ini, di mana jika anda berminat dengan coding atau pengaturcaraan, kita boleh mempelajarinya dalam Minecraft kerana banyak tutorial ada disediakan ya. Untuk pengetahuan semua, tajuk pengaturcaraan telah mula diajar pada murid sekolah rendah bermula tahun 4 dalam subjek reka bentuk dan teknologi dengan menggunakan satu lagi aplikasi yang dinamakan Scratch. Okay. Minecraft juga menggunakan blok-blok untuk membina pengaturcaraan dan bahasa pengaturcaraan lain seperti Python juga ada disediakan. Kalau boleh saya mahu share satu tutorial pengaturcaraan mudah. Okey, tutorial pengaturcaraan mudah kalau dibenarkan ya. Kita tunggu. Baik, kita tunggu sekiranya kita dapat buka paparan ini ya. Beginilah tuan-tuan dan puan-puannya, rakan-rakan guru, apabila kita mengalami masalah-masalah teknikal, mungkin disebabkan cuaca ya, dan cuaca sekarang ini agak teruk di tempat saya, dan diharapkan lain kita masih menunggu ya. Sekejap ya. Okey. Baiklah ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah contoh tutorial mudah ya pengaturcaraan. Baik, kita kalau
lelaki. Kita selektif lah. Yang ini Alex, perempuan. Walaupun namanya Alex ya, tapi dia adalah perempuan. Okey, kita tekan pilih Steve. Okey, kita tengok. Tutorial mudah ya menggunakan blog. Okay, you need supplies for the voyage ahead. Collect a boat. Collect a boat from the chest. Okay, kita tengok. Ini adalah chest ya, rekan-rekan guru, dan ini si Steve. Okey, caranya di sini ialah dengan menggunakan blok. Move forward. Ini ada berapa blok? 1, 2. Kita letak 2 blok di situ. Move forward. Ya. Dan kita cuba run. Sama ada dia berjaya. Ya, berjaya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, begitulah mudahnya ya. Begitulah mudahnya mempelajari pengaturan menggunakan blok. Okey. Di sini you just wrote 2 lines of code. Show code. Okey. Ini ialah kod yang anda telah pelajari ya. Okey, itu tentang pengatucaraan ya. Baik. Kita kembali ya, kita kembali kepada rumusan ya. Tuan-tuan dan puan-puan ya, rakan-rakan guru yang masih berada bersama kita sekarang ini ya. Okey. Baik, rumusan tuan-tuan dan puan ya. Aplikasi ini ialah percuma untuk guru dan murid yang menggunakan ID Delima untuk mengasah pemikiran kreatif dan inovatif murid. Ya, dunia Minecraft yang boleh diterokai itu sangat luas. Pengajaran dan tutorial telah tersedia dengan banyak. Okay. Pelbagai platform seperti Windows, Apple, Android, Raspberry Pi, serta konsol Xbox, PlayStation dan Nintendo Switch ya. Dan ia juga mudah dan untuk semua peringkat umur. Okey, dan dia juga memberi peluang kepada murid yang potensinya kurang menyela dalam bidang akademik dan sukan. Ya, akhir sekali ya, saya sebagai seorang pendidik ya, ingin berterima kasih kepada pihak Microsoft, KPM, JPN serta PPDKK kerana dengan adanya pertandingan-pertandingan seumpama ini yang dapat memberi peluang kepada semua murid, terutama kepada murid yang kurang menyela dalam bidang akademik dan juga sukan. Lebih-lebih lagi di masa pandemik ini dan UPSR juga telah dimansuhkan. Maka ini merupakan satu peluang yang boleh diambil. Ya, dan demikianlah tadi perkongsian saya. Semoga rakan-rakan guru mendapat manfaat dengan perkongsian itu tadi. Terima kasih juga kepada OK9 Telipok kerana memberi saya ruang untuk perkongsian ini. Ya, seterusnya saya kembalikan kepada puan moderator kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Terence Leon di atas perkongsian mengenai Minecraft Education Edition sebentar tadi. Apa yang saya boleh simpulkan selepas mendengar perkongsian itu tadi, Minecraft ini bukan sahaja dianggap sebagai Cikgu Jovita Morris, guru ICT daripada SK Kebayau, untuk meneruskan perkongsian yang bertajuk MIAPTIV.
Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator kita, Cikgu Adila. Baik, saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Baik, nyapit adalah perkataan yang diambil daripada bahasa Kadazan Dusun yang bermaksud kembar. Sumber ini kami perolehi daripada guru bahasa Kadazan Dusun di sekolah kami, yaitu Cikgu Daniel Jadid selaku penolong kanan HEM di SK Kebayau. Dan perkataan nyapit ini juga sangat sinonim dengan satu lagi perkataan, yaitu clone effect. Apakah itu clone effect? Clone effect dari sudut sains biologi adalah satu proses menghasilkan zuriat yang mempunyai genetik yang sama dengan induknya. Maka itu dirumuskan bahawa clone ialah satu proses menghasilkan sesuatu yang baharu serupa dengan asalnya. Clone effect ini sebenarnya sudah lama digunakan baik dalam bidang perfilman, hiburan dan sebagainya. Ianya juga banyak dimuat turun dalam aplikasi seperti TikTok, YouTube, Facebook, atau Instagram dengan menggunakan pelbagai software. Untuk projek yang kami hasilkan ini, kami menggunakan clone effect ini sebagai satu inovasi baharu, yaitu melaksanakannya di peringkat sekolah serta penglibatan guru dan murid. Bagaimana kami menghasilkan projek nyapit ini? Mari kita saksikan video berikutnya. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai video editing. Maju pada hari ini adalah clone effect. Let's sit down. Tiap hariku bersamamu, bila aku telah cintaimu, entah kamu tak tahu atau tak mau aku, ku tak punya yang utarakan itu. Itulah salah satu video yang dia suka daripada clone effect. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita memulakan tutorial pada hari ini. Step 1. Equipment. Untuk mengerjakan video clone effect ini, ada 3 benda yang harus kita ada. Pertama, ialah kamera. Kita boleh gunakan sama ada kamera DSLR ataupun kamera telepon. Kedua ialah tripod. Dan ketiga ialah laptop. Mudah bukan? Step 2, angle shot. Kita boleh memilih sama ada mahu mengambil shot secara close up, half body, ataupun full body. Pendek kata, ikut suka kamu lah. Step 3, video editing. Untuk video editingnya pula,
saya menggunakan aplikasi Filmora version X. Terdapat banyak aplikasi video editing yang lain, contohnya KineMaster, Canva, Adobe Premiere Pro, dan macam-macam lagi. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Filmora X. Oke, mari mulakan. Pertama sekali, kita perlulah membuka aplikasi Filmora di laptop. Klik pada ikon Filmora dan akan keluar screen seperti ini. Seterusnya, kita pilih size video yang kita mahu. Tapi jangan risau kalau tak tahu size video, karena kalau kita import video aplikasi ini akan mencadangkan size video yang sesuai dengan kualiti video yang kita sudah ambil, seperti ini. Cara import video adalah pergi ke tab Import Media. Import Media from Files dan klik OK. Mudah, bukan? Setelah selesai import media yang kita perlukan, bolehlah kita rename-kan semula ke semua media yang kita telah import, seperti ini. Left, right, dan audio. Siap step kedua. Baiklah. Sekarang kita drag atau tarik video left ke timeline video. Terusnya, drag video right ke timeline. Tempatkannya di atas video left tadi. Klik pada video right dan pilih utility dan pilih image mask. Double klik pada video right tadi dan akan keluar properties video. Scroll down sampai jumpa video effects dan pilih efek ini. Adjust X sampai dapat angle yang bagus. Adjust view-nya dan klik OK. Baik, itu adalah rekaman video oleh Adi Fazila dan juga Adi Bendra yang sama-sama menjayakan proyek ini. Di rekaman video dan audio itu sebenarnya dilaksanakan secara berperingkat. Seperti dalam gambar ini, pada peringkat awal, kita lihat pada sebelah kiri ini, murid yang sebenarnya sama, tetapi menggunakan baju yang berbeza supaya kita nampak dia seolah-olah seperti kembar. Yang ini kita shoot satu persatu dan pastikan juga kedudukan kamera dan tripod itu dalam keadaan stabil dan kita lihat angle, kedudukan angle. Kalau kita ambil 2 frame macam ni, kita pastikan center dia betul-betul lah. Dan di bahagian kanan ni pula adalah rakaman video dan audio oleh Adi Vendra yang kami masukkan pada bahagian tutorial. Baik, dari manakah kami mendapat sumber rujukan ini? Sumber rujukan ini di sekolah. Kami banyak bertanya dengan guru-guru, terutamanya penolong kanan satu kami yaitu Cikgu Rosmat lah yang sudi berkongsi pengalaman kerana beliau sendiri pernah melaksanakan projek seperti ini. Dan saya juga sebenarnya banyak mendapatkan ilham daripada rakan-rakan pasukan kami, penasihat projek dan pengarah projek serta rakan-rakan pasukan yang lain. Terutamanya Encik Idrim dan juga Encik Iriat yang sebenarnya banyak memberi ilham. Jika saya melihat video-video daripada Encik Iriat itu sendiri, sebenarnya saya mendapat pengalaman daripada hasil
hasil usaha beliau itu sendiri. Dan saya dan rakan setugas saya juga sebenarnya mengikuti sesi tutorial daripada YouTube, dan ilmu yang kami perolehi itu kami kongsikan bersama murid serta mempraktikkannya bersama-sama. Bagaimanakah projek MIAPID ini diintegrasikan dalam PDPC? Projek ini sudah tentu boleh digunakan dalam mata pelajaran terutamanya TMK dan boleh diintegrasikan, ini contoh dalam mata pelajaran sains, bahasa Melayu, musik ataupun pendidikan seni dan pendidikan seni visual. Contohnya kita guna projek MIAPID ini dalam mata pelajaran TMK. Kemudian kita gabung jalinkan atau kita masukkan elemen-elemen mata pelajaran musik, itu dari segi tempo dan juga dari segi melodi. Dan satu contoh lagi yaitu kita masukkan, boleh masukkan juga elemen-elemen bahasa Melayu, contohnya membina cerita berdasarkan dua orang kembar itu tadi. Dan dalam mata pelajaran pendidikan seni itu sendiri juga kita boleh masukkan elemen-elemen seperti dari segi bentuk, warna dan juga ruang. Projek ini sebenarnya mudah untuk kita membuat penggabung jalinan antara semua mata pelajaran. Ianya terpulang kepada kreativiti guru itu sendiri, bagaimana dia menghasilkan PDPC yang interaktif dan menarik. Dari segi cabaran yang kami hadapi semasa melaksanakan projek ini, yang pertama yaitu pengalaman. Apabila grup OK9 Telipuk melaksanakan program ICT ini, maka saya dan rakan setugas saya yaitu Cikgu Lydia sendiri bersetuju untuk hasilkan satu projek clone effect, dan tema yang kami bawa itu adalah MIAPID. Pengetahuan tentang ICT itu memang ada, cuma ini merupakan pengalaman pertama menghasilkan projek clone effect. Jadi saya dan Cikgu Lydia rasa ini satu cabaran. Walau bagaimanapun, ianya sangat menyeronokkan, seronok mempelajarinya. Dari segi gangguan talian internet pula itu biasa, perkara ini biasa karena terutamanya apabila cuaca mendung atau hujan, keadaan ini menyebabkan proses menyiapkan projek ini terganggu. Peralatan di sekolah kami tidak mempunyai kemudahan yang lengkap seperti kamera, tripod dan audio recorder. Namun saya amat berterima kasih kepada rakan setugas saya sendiri walaupun beliau tidak bersama saya pada hari ini, yaitu Cikgu Lydia, kerana sudi menggunakan peralatan pribadinya sendiri dan peralatan lain seperti mikrofon, stand mic dan kemudahan tempat itu kami gunakan di sekolah. Kekangan masa, kami menghadapi kekangan masa apabila murid bersedia untuk menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Maknanya projek ini kami laksanakan kebetulan pada masa itu murid-murid bersedia untuk menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Jadi dia ada kekangan sedikitlah. Jadi kami terpaksa menunggu sehingga murid itu selesai menduduki peperiksaan. Selain daripada itu, murid yang terlibat dalam projek ini juga yaitu Adi Vendra dan juga Adi Fazila itu sendiri secara tidak langsung terlibat dalam program lain yang dilaksanakan di sekolah. Walau bagaimanapun kami cuba untuk meluangkan sedikit waktu yaitu selepas waktu persekolahan dan juga hujung minggu untuk menyiapkan sebahagian daripada projek ini. Dari segi kekuatan pula, kami mendapat sokongan yang tinggi daripada pihak pentadbir sekolah, terutamanya guru besar, Puan Jumini, serta penolong-penolong kanan dan guru-guru sebenarnya sama-sama turun padang dan memberi sokongan terhadap projek ini. Hal yang sama juga
daripada rakan pasukan OK9 Telipuk, pertama sekali penasihat projek kami iaitu Tuan Idrim sendiri dan pengarah projek kami iaitu Encik Iroid yang banyak memberi bimbingan, galakan dan motivasi untuk menjayakan projek ini. Rakan-rakan pasukan OK9 Telipuk yang lain juga banyak membuat perkongsian, terutama sekali dari segi penyampaian, confident, technical dan semua itu membantu kami untuk menjayakan projek ini. Tidak lupa juga rakan setugas saya iaitu Cikgu Lydia yang sangat committed dan berjuang bersama-sama untuk menyiapkan projek ini. Dan saya sangat berterima kasih dan menghargai bantuan daripada rakan setugas saya sendiri. Selain itu kami juga mendapat sokongan dan keprihatinan daripada ibu bapa murid yang terlibat kerana membenarkan anak mereka menggunakan masa hujung minggu mereka untuk menyiapkan projek ini. Bagi kami, ini merupakan satu langkah baharu bagi unit ICT SK Kebayau Telipuk yang boleh saya katakan sebagai satu anjakan untuk melangkah ke hadapan insya-Allah agar dapat memberi sumbangan bukan sahaja di peringkat PPD tetapi juga di sekolah-sekolah daerah Kota Kinabalu, khususnya guru-guru dan para pelajar. Baiklah, untuk kemenjadian murid semasa melaksanakan projek ini, sudah tentu ianya dapat meningkatkan motivasi murid itu sendiri. Murid bermotivasi untuk mempelajari bidang ICT terutamanya dan murid juga dapat melakukan pembelajaran terarah sendiri. Yang kedua, murid dapat mengakses maklumat yang sukar diperolehi dengan menggunakan ICT. Mereka dapat mencari bahan dan sendiri untuk belajar untuk mengakses bahan tersebut. Selain daripada itu, murid juga dapat mengumpul maklumat yang diperlukan dalam masa yang singkat dan kos yang murah. Dengan dunia teknologi pada masa kini, amat mudah untuk murid-murid mendapatkan maklumat. Maklumat itu sebenarnya sudah berada di hujung jari. Jadi tinggal kita pasang internet, tekan, kemudian kita dapat maklumat yang dikehendaki. Selain daripada itu, murid merasakan pembelajaran dalam bidang ICT ini adalah menyeronokkan dan mencabar. Murid mendengar dan melihat secara grafik sama ada dalam video atau audio dan cabaran itu apabila mereka melaksanakan sendiri. Contohnya seperti projek ini. Murid terlibat secara langsung dalam bidang ICT ini. Jadi mereka merasa itu ianya satu keseronokan kerana mereka sendiri sebenarnya masuk ke dalam bidang ICT ini dan merasakan ianya adalah satu cabaran apabila mereka sendiri melaksanakannya secara hands-on. Selain daripada itu, murid juga dapat meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi mereka. Murid yang berkeyakinan tinggi sudah tentu dapat menghasilkan daya kreativiti mereka sendiri. Contohnya dari segi penyampaian dan penghayatan mereka apabila mereka berinteraksi di hadapan kamera, intonasi dan body language mereka itu semua adalah mempengaruhi. Murid juga berpeluang secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. Murid boleh belajar secara kendiri dan berkesan walaupun kurang bimbingan daripada guru. Sebenarnya ini yang kita mahukan. Ini adalah satu proses. Proses di mana murid itu sendiri explore maklumat-maklumat yang mereka inginkan. Cuma yang penting itu ianya masih dalam keadaan terkawal. Oleh siapa? Oleh guru-guru dan juga ibu bapa. Okey, untuk rumusan daripada projek ini, sebagaimana daripada langkah awal itu saya memperkenalkan konsep projek itu sendiri iaitu Nyapit dan maksud Nyapit itu sendiri sebenarnya diambil daripada perkataan clone effect
yaitu satu proses menghasilkan sesuatu yang baharu. Dan seterusnya kita telah menyaksikan video tutorial, rakaman video dan tutorial yang melibatkan murid di sekolah kami sendiri agar mereka sendiri dapat merasai dunia sebenar ICT itu. Okay. Dan sumber rujukan kami sendiri yaitu rakan pasukan, rakan sekerja dan juga media sosial. Begitu juga dengan integrasi TMK itu dalam PDPC, bagaimanakah clone effect ini digabung jalinkan kepada mata pelajaran ataupun elemen-elemen mata pelajaran yang lain. Itu cabaran yang kami hadapi, sudah tentunya kami menghadapi gangguan talian seperti internet, cabaran dari segi peralatan dan juga kekangan masa. Namun untuk menyiapkan projek ini kami sebenarnya ada kekuatan yang kami perolehi itu adalah daripada sokongan pentadbir sekolah, rakan pasukan OK9 Telipo, rakan setugas dan juga ibu bapa. Dan memperlihat pada konsep MIAPIT yang kami hasilkan ini sebenarnya membentuk kemenjadian murid itu sendiri dari segi motivasi, pembelajaran kendiri, murid mengakses maklumat, mereka dapat mengumpul maklumat dan mereka dapat membina daya kreativiti dan imajinasi serta memperolehi pembelajaran yang berkesan. Kesimpulannya, proyek ini adalah merupakan proyek yang mendukung hasrat Kementerian Pelajaran untuk melaksanakan pembestarian di peringkat sekolah dan menjadikan ICT adalah pemangkin kemenjadian murid. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya yang sedang mengikuti live kami pada hari ini. Berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Sekian untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jovita Morris di atas perkongsian mengenai MIAPIT sebenarnya. Tapi sebenarnya sebutan dalam Kadazan Dusun sebutan yang betul adalah MIAPIT rasanya ya. Okey, MIAPIT adalah cara untuk mengedit video menggunakan pelbagai teknik clone dengan cara memasukkan efek dan juga menyusun atur video untuk menghasilkan sebuah video yang menarik menggunakan model ataupun individu yang sama. Baiklah, cabaran dan kekangan itu biasa, tetapi semangat untuk meneruskan perkongsian itu luar biasa. Baiklah para hadirin sekalian, terutamanya rakan-rakan guru, anda boleh klik link untuk kehadiran di ruangan komen YouTube. Link itu telah diletakkan di ruangan komen, jadi bolehlah isi ya. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi perkongsian pada hari ini, saya bagi pihak MIBOT 21 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang telah setia bersama-sama kami sepanjang perkongsian pada hari kedua ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada para pembentang kita pada hari ini kerana telah sudi berkongsi mengenai pelbagai ilmu dalam cabang ICT. Jangan lupa kita masih ada perkongsian pada hari ketiga dan juga hari keempat, iaitu pada hari Khamis dan Jumaat. Untuk para penonton, MIBOT 21 akan diteruskan sehingga hari Jumaat ya, bersama moderator yang lebih hebat. Bagi pihak MIBOT 21, saya ingin memohon kemaafan sekiranya tersalah kata, tersilap bahasa dan kekangan sepanjang perkongsian kita pada hari ini.
saya, Cikgu Adila Saridi, ingin mengakhiri sesi perkongsian ini dengan membawa semua penonton agar kita dapat bersama-sama menyelitkan doa untuk saudara kita di Palestin. Semoga dengan doa kita penindasan terhadap golongan kanak-kanak dan rakyatnya akan segera berakhir. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Hingga jumpa lagi di lain waktu dan di lain program. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.